والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأسلك لي لساني اشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمدلillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala kita dapat sambung pada pagi ini idaman penuntut muka surat 18. Rumi itu 18. Yang mana kita membahaskan berkaitan sambungan sikit lagi berkaitan dengan sebelum ni, berkaitan dengan kulit suci di samak. Kulit suci di samak, yang mana kulit ni boleh dimanfaatkan, boleh disamak menyebabkan dia jadi suci. Dan proses-proses penyamakan tu kita dah bahas jugalah panjang lebar juga. Masuk kita yang lain daripada kulit. Macam mana pula yang lain daripada kulit? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lain daripada kulit. Kata pengarang lain daripada kulit. Bulu bangkai, disekalikan tu, bulu bangkai, tulangnya, kukunya, tanduknya dan lain-lain, seperti kuku harimau dan kuku helang dan lain-lain lagi, semuanya najis, tidak suci dengan disamak. Setelah kita dah faham dah sebelum ni bahawasanya binatang yang boleh dimakan tapi tak disembelih, mati sebagai bangkai, kulitnya boleh dimanfaatkan. Ataupun binatang yang tak boleh dimakan, sembelih pun tak boleh makan, contoh harimau, beruang sebagainya, beruk, ular, biawak sebagainya, semua tak boleh makan. Mati pun tak boleh makan lah, sembelih ke tak sembelih ke tak boleh makan. Kemudian macam dengan kulitnya juga boleh disamak. Macam kita dah bahas sebelum ni. Kalau samak maka sucilah, bila cukup syarat-syarat penyamakan tu maka sucilah kulit itu. Tapi dekat kulit tu ada bulu. Tu kata bulu bangkai tu. Bulu. Macam mana dengan bulu tu? Adakah dimaafkan juga sekali bulu tu? Bulu tak maaf. Maknanya kalau harimau tu, kalau bulu harimau, cantiklah bulu harimau. Memang cantik pun bulu harimau. Adakah boleh kita nak pakai, kita proses kulit dia seperti yang kita sebut sebelum ni, sama ada dengan kapur ke, sama ada dengan asid ke, menyebabkan hilang daging-daging lebihan, daging lemak-lemak, darah-darah hilang semua. Maka suci. Yang suci hanya kulit, bulu dia tak suci. Bulu binatang yang suci hanya satu keadaan je, iaitu bulu binatang yang mana binatang tu boleh dimakan dan kita pun sembelih dia. Masa tu bulunya suci. Contohnya lembu, kambing, kita sembelih, dagingnya kita makan, kulitnya kita proses, bulunya suci, tak perlu dibuang, suci. Boleh buat sejadah, boleh buat sembahyang setelah disamak.
Tapi kalau binatang kambing itu mati, kena langgar, dagingnya tak boleh makan. Kulitnya boleh disamak walaupun dia tak disembelih. Bangkai lah. Selepas samak tu dia jadi suci. Bulunya tak suci walaupun kambing. Lebih-lebih lagi harimau, sembelih ke tak sembelih ke tetap tak boleh makan. Maka hanya kulit sahaja yang suci setelah disamak. Bulu tak suci. Tu nak beritahu bulu. Tapi ada orang simpan. Saya tengok ada orang simpan. Dia simpan, kadang-kadang dia simpan kat rumah lagi. Dia letak dekat dinding dan sebagainya. Tak adalah kita kata berdosa kalau letak dekat dinding je, harimau ke apa yang nak kira dia seolah-olah tampal najis dekat dinding rumah dia. Macam tu seolah-olah tampal najis kat dinding. Jadi apa kesan dia? Berdosa tidak, sebab dia bukan semayang kat situ atas dinding kan. Cuma bila ada najis di dalam satu-satu tempat, malaikat rahmat dia tak minat duduk di situ. Jadi tak ada malaikat rahmat lah kat dalam rumah kita. Jadi janganlah kita letak bulu-bulu binatang yang bangkai. Bulu binatang yang bangkai, walaupun kita kata kita dah samak. Dan proses menyamak pun kita dah sebut satu-satu kan, beberapa hari lepas. Kemudian yang tak boleh juga tulangnya. Bulu tak boleh. Oh, isi dia memang dagingnya memang tak boleh makan. Tulang macam mana tulang? Tulang pun sama. Pun tak boleh, pun dikira najis. Maksudnya najis tulang tu. Sama juga tulang binatang yang suci hanya satu je. Binatang yang boleh dimakan, kemudian disembelih dia. Semua suci, tulangnya suci. Tapi kalau binatang tu yang boleh dimakan tapi tak sembelih, kena langgar macam tadi, tulangnya najis. Ataupun binatang yang memang tak boleh makan, harimau ke apa tak sebut tadi, maka tulangnya juga adalah najis. Maka buat apa simpan kat rumah? Seolah-olah simpan najis kat rumah. Kalau ada tulang tu bersama kita ketika solat, tak sah solat kita. Ada orang buat tulang tu, dia ada tulang, gigi ataupun taring binatang-binatang tertentu. Dia buat macam, nak cakap tangkal, bukan tangkal lah, dia buat macam satu, lepas tu ikat dekat pinggang lah. Benda tu tak nampak, kalau tidak orang boleh tegur. Lepas tu dia bawa semayang sekali. Tak sah semayang ni, kerana tulang ke, sekejap lagi kita akan sebut, kuku ke, tanduk ke, gigi dia ke, semuanya adalah najis. Apakah tulang, kuku, gigi yang tak najis ni? Sama macam tadi, binatang yang boleh dimakan, disembelih, maka tak ada masalah, dia suci. Dan biasanya tulang-tulang ni orang tak ambil tulang lembu, buah dalam poket, orang tak ambil. Biasanya tulang harimau bintang, beruk, bapak beruk, dia ambil dia taring tu. Adalah khasiat-khasiat yang katanya jadi kuat ke apa semua ke. Kuat tak kuat, tengah sembahyang ada benda tu dekat dia, tak sah sebab najis. Tu dia sebut tulangnya. Kukunya, kuku pun sama juga, kuku binatang najis. Kuku binatang yang tak najis ada. Binatang yang boleh dimakan dan disembelih tuannya. Sembelih ayam, kuku dia boleh. Taji ke apa kan? Boleh. Tapi kalau ayam tu mati, tak disembelih, semua najis, termasuklah kuku dia. Jangan simpan. Tanduknya, tanduk pun sama juga. Tanduk yang suci hanya, kalau kata lembu lah, tanduk lembu, biar lembu yang disembelih, maka tanduknya suci. Dan lain-lain, kiahlah lain-lain. Apa yang lain-lain lagi? Sumbu ke kan? Sumbu kan? Badak sumbu, disimpan sumbu tu, najis tu. Kalau disimpan kat rumah, seolah-olah dia simpan najis dalam rumah dia. Kalau dia sumbu tu dia kerat kecil-kecil ke, buat azimat ke, buat apa, buat dalam beg duit ke, buat dalam ikat dekat lengan apa sebagainya, maka dia sentiasa bawa najis.
Apabila dia sembahyang tak pecat, maka tak sah sembahyangnya. Apabila dia dalam keadaan basah, terpegang perkara tadi tu yang saya sebut, gigi ke taring ke tanduk ke sumbu ke semua tadi tu, kuku ke, kita dalam keadaan basah bersentuh, tersentuh perkara tadi, maka berpindah najis. Kita seolah-olah bernajis walaupun tak ada najis, tak nampak mana najis, tak nampak, tapi bila bersentuh dengan yang basah maka dia berpindah sebab dia najis. Kita panggil najis hukmi. Maka tak sah sembahyang juga, kena basuh dulu. Jadi benda-benda macam ni hati-hatilah, sebab saya memang perasan juga dia biasa masuk hutan. Jadi dia kata nak masuk hutan ni tak boleh kosong. Jawabnya memang tak keluar. Dia kata tak apalah, petua-petua orang tua okey je guna petua, tapi janganlah rapat sangat. Jadi dia ada yang tertentu lah, macam dia jumpa harimau mati, harimau jantan mati, masa tu dia ambil lah kuku, dia ambil apa, sebab ada lah azimat nak buat. Lain kali kalau dia masuk, dia pakai benda tu, kalau 4 belang ada tu, 4 belang lagi jauh je. Itu dia punya petua-petua dia lah, masuk hutan. Jadi bila macam tu, sembahyang macam mana? Sembahyang tak usah sembahyang dia. Takkan setiap kali nak sembahyang nak pecat. Dia benda tu diikat dekat lengan, dekat sini. Yang kita tak perasan, pakai sebagai rantai, ikat dekat pinggang, lepas tu ikat dekat kaki. Ada orang buat, dan perkara itu tak nampak. Jadi kita kena pesan kan lah. Seperti dia bagi contoh kuku harimau. Memang kuku harimau banyak khasiatnya mengikut orang-orang yang mengamal perkara ni lah. Jangan sampai kau rapat dah lah. Tapi ia tetap najis. Boleh ke? Kita tak boleh lah, dah najis. Macam ambil lomo tahi kat badan, macam tu lah perumpamaan ni, macam tu lah. Tak boleh lah. Dan kuku helang pun tak boleh kat kuku helang. Kuku helang tak boleh ada kat badan, najis. Semuanya najis, tidak suci dengan disamak. Buat macam mana, basuh, rendam, letak asid, letak apa sekalipun, tetap juga tak boleh. Tak boleh maksudnya najis. Tak boleh buat. Jangan nak buat gitu. Petua orang tua-tua ni bukan semua boleh amal, tapi kebanyakannya okey je. Tapi ada juga yang tak boleh diamal. Kalau tengok nota kaki tu kecil je kat bawah, nampak ke tak nota kaki tu? Nombor 2 tu kan, termasuk dalam lain-lain. Dia kata lain-lain pun sama juga. Gading gajah. Ramai orang buat paip rokok daripadanya. Ia berasa megah mempunyai paip gading. Sepanjang hari ia melolom najis. Tu baca yang nombor 2 tu. Gading gajah pun sama. Gading gajah ada gading sama juga. Sebab gajah sembelih ke tak sembelih tak boleh makan. Bila dia mati jadi najis. Kulitnya macam tadi boleh disamak. Buat dengan cara yang betul, maka suci kulit tu. Bulu tak boleh, bulu kena buang. Habis tu dia punya gading tu, gading dia tak boleh suci macam mana pun, tetap juga najis. Cuma dia kata kat sini ada orang buat rokok, paip rokok tu. Dan saya pun pernah tengok juga, tapi saya tak tengok lah dia buat daripada gading. Dia buat daripada kerbau, tanduk kerbau. Tanduk. Dan kita korban ni, dia sibuk nak cari kerbau yang tanduk tu. Saya nak yang ni. Pasal dia nak yang tanduk. Rupa-rupanya dia pembuat itulah paip tu. Dia isap paip dan dia buat paip. Boleh jual lagi tu. Biasa buat dengan kayu. Dia buat dengan kayu. Tapi kalau buat dengan kayu, kalau isap dia panas dia situ. Kalau buat pakai tanduk kerbau, tanduk lembu, termasuklah gading, dia tak panas, dia masuk asap aja. Tu pipe yang tu, yang panjang, yang bubuh tembakau kat sini, isap kat sini tu. Ada orang buat? Ya, ada orang buat. Jika kerbau, lembu yang mana disembelih, dia punya tanduk dia suci kan, sebut tadi, bila sembelih tuannya suci, tak ada masalah lah dari sudut dia letak sesuatu di mulut dia. Tapi kalau gading gajah, memang mana boleh suci, dia memang najis. Sebab mana boleh makan dia, sembelih ke tak sembelih ke, gajah tu tetap tak boleh makan. Maka semua adalah najis. Dia pun ambil, dia buat paip
Dia kata kat sini. Nampak megah, dia kata kat sini. Nampak macam megah. Tapi sebenarnya, dia bubuh seolah-olah macam dia bertaik kat mulut dia 24 jam. Dia kata tu. Sempat lagi dia ni. Melolom najis, dia kata kat situ. Pipe gading. Jadi tak boleh. Jangan buat gitu. Ada orang buat pula. Dia buat yang bekam tu. Ada juga. Zaman sekarang pakai pam tu je. Dulu dia pakai tanduk. Kalau tanduk binatang ini sembelih tadi tak ada masalah. Tapi kalau pakai macam ni, yang gading-gading, sumbu-sumbu, ada buat tu. Dia orang dulu punya cara bekam. Dia bakar kat dalam tu, baru ditutup gitu. Kadang diisap, ditutup tu, untuk tarik bekam dulu. Sama lah juga, tak boleh buat. Jangan pakai gading, tanduk kecuali yang disembelih. Sebab dia adalah najis. Ada orang buat mata cincin. Dia buat mata cincin, gading ke apa kan. Gigi, kuku. Dia buat mata cincin kita. Dia kata ni harimau bintang ni dia. Kita tengok dia pakai berapa lama dah. Masa muda dulu. Kita nak kata macam mana? Pakai nampak putih. Maknanya bawah nampak putih mana? Bila dia gerakkan, dia nak buat keluar, nampak putih kat sini. Maknanya tak tanggal-tanggal lah. Macam mana semayang dia? Berapa lama dah? 20 tahun dah pakai. Dengan bangganya dia kata. So macam mana nak cakap kat dia? Qadha balik 20 tahun semayang. Tak perasan benda tu. Dia tak perasan. Bila kita cakap, pucat muka. Dia biasa dia ambil tu lah. Kadang-kadang ada orang ambil kuku. Tapi kuku tu dia tak boleh sangat buat mata cincin. Biasa dia gantung buat macam rantai tu. Tapi ada juga yang boleh. Macam mana dia buat tak lah. Banyak batu pemata-mata yang lain kan. Namrud ke apa ke. Ada 5. Cari juga yang pelik-pelik gitu. Pakai pula tu berpuluh tahun. Apa dia buat? Kalau dia tawah tak sah. Kalau dia semayang tak sah. Lepas tu dia pocat muka dia. Lepas tu tolonglah. Tak ada ke mazhab lain. Kita pula kena masalah cari hal. Kita cuma pesan aja. Kita pula susah payah balik lah kitab. Mudah-mudahan ada lah salah satu daripada 4 mazhab tu. Kita bukan mazhab lain pun kena pula tolong dia. Mujur lah ada, memang ada. Mazhab lain. Dia bukan anggota yang ada darah, maka ianya suci. Hilang. Kalau tidak pocat 20 tahun nak qadha sembahyang. Jangan buat kerja-kerja pelik gitu. Yang dikatakan bangkai itu ialah binatang yang hilang nyawanya dengan tiada disembelih, yang diiktiraf oleh syarak. Yang dikatakan bangkai-bangkai ini apa? Bangkai najis. Apa? Bangkai-bangkai ini binatang yang mati, binatang yang hilang nyawa, yang mati tapi bukan sembelih. Itu namanya bangkai. Sebab tu bila sahabat Tamim Ad-Dari, dia sesat dekat tengah laut, kemudian terdampar di satu pulau, lepas tu dia jumpa Dajjal kat situ lah. Ini cerita Tamim Ad-Dari, panjang lah cerita ni, saya tak cadang pun nak cerita. Kemudian lepas dia dah selesaikan bahtera kapal dia rosak tu, kemudian dia teruskan perjalanan. Dia terus balik. Masa dalam perjalanan balik tu, tiba-tiba air tak ada, air bersih, tinggal sikit aja. Untuk minum, untuk uduk apa semua, tak cukup. Habis tu macam mana ni? Akhir sekali dia guna jimat-jimat lah. Dia guna jimat-jimat sampai jumpa Nabi balik. Dia cerita kat Nabi, dia jumpa Dajjal dan sebagainya. Nabi cerita. Kemudian dia pun dia kata, aku ketika dalam perjalanan balik tu, air tak cukup, air bersih tak cukup. Boleh tak lain kali kalau jadi macam tu, air yang ada tu aku nak minum makan, ambil uduk, aku ambil air laut. Masa tu sahabat tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata boleh, kerana air laut, airnya adalah suci. Dan Nabi kata apa? Bangkainya halal bagi kamu. Bangkai laut tadi tu.
Ikan ke apa kan, bangkai laut. Itu kita tengok kenapa Nabi sebut bangkainya. Takkan boleh makan bangkai kot. Bangkai kan najis. Tu takrif. Takrif bangkai adalah binatang yang hilang nyawa, tak disembelih. Itulah bangkai. Ikan tak sembelih, hilang nyawa, bangkai lah. Cuma Nabi kata bangkainya halal bagi kamu. Jadi bangkai yang halal. Bangkai tetap bangkai. Sebab tak sembelih. Kalau sembelih baru bukan bangkai. Jadi kalau lembu, kambing, ayam sembelih, dia jadi suci lah, boleh makan. Tak sembelih, dia bangkai dan tak boleh makan. Tapi laut special. Walaupun tak sembelih binatang laut, tetap juga dinamakan bangkai, tetap nama bangkai, tapi halal, boleh makan. Betul kata sini. Jadi kalau apa-apa binatang yang hilang nyawa tanpa disembelih, itulah dia bangkai. Bila sebut bangkai, itulah dia najis. Yang mana sembelih-sembelih tadi yang diiktiraf syarak, kalau binatang tu tak kalau sembelihan tu tak diiktiraf syarak, tak boleh makan juga walaupun sembelih. Apakah penyembelihan yang diiktiraf syarak? Pertama, binatang tu boleh makan. Binatang tu memang binatang yang halal untuk dimakan. Yang kedua, sembelih tu putus 2 urat mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki 4 urat, mazhab Syafi'i 2 urat putus. Urat marik dengan urat halqum, urat makan dengan urat nyawa, kena putus 2. Sunat putus lagi 2 kat tepi, urat darah. Yang ke putus, mesti putus urat. Tak boleh dengan tulang, dengan pisau yang dibuat pada tulang, tak boleh. Jadi kita bahas kot kalau sempat lagi. Kemudian tu syarat dia. Syarat penyembelihan. Yang menyembelih tu mesti orang Islam. Cukup syarat-syarat penyembelihan. Ketika sembelih binatang tu hayah mustaqirrah. Apa lagi syarat-syarat penyembelihan? Cukup syarat syarak iktiraf, maka binatang tadi tu dia tak jadi najis dah lah, boleh makan dah, sebab sembelih dia cukup syarat. Okey. Yang tak boleh ni apa? Seperti disembelih binatang yang tiada halal dimakan. Umpama keldai. Binatang tu tak boleh makan. Dia bagi contoh keldai. Kita bagi contoh yang lain dulu. Contohnya beguk. Dia sembelih, putus 2 urat ke, putus 4 urat ke, putus kepala sekali pun, tetap binatang tak boleh makan. Tak boleh makan lah. Syarat dia mesti binatang boleh makan. Jadi kalau binatang tak boleh makan, sembelih atau tidak, dia tetap bangkai. Dia bagi contoh keldai. Keldai ni himar lah, himar. Keldai. Atau baral. Apa dia bagi contoh baral ni? Baral ni macam mana baral? Baral ni bapak dia keldai, ibu dia kuda. Bapak dia himar. Himar ni dia kecil sikit daripada kuda. Bapaknya himar, maknya kuda. Maknanya ibu lagi besar daripada. Spesies dia sebenarnya spesies lain-lain, tapi boleh juga jadi. Jadi dengan bapanya keldai, ibunya kuda, anak jadi baral. Baral ni dia kecil daripada kuda. Kecil pada kuda. Baral ni besar sikit daripada himar. Dan dia kuat macam kuda. Kecil macam himar, kuat macam kuda. Dan dia bukan patuh, dia bodoh. Macam mana nak cakap? Betul cakap baral tu. Dia macam ikut je. Kena pukul, ikut je. Tu baral. Baral betina tak boleh mengandung, tak boleh bunting. Baral betina. Baral betina dia tak ada zuriat. Sebab dia punya kacukan tu dah bukan sama-sama spesies. Dah rosak lah dia punya tu. Bukan sama-sama spesies. Tu baral. Keldai pula ada 2 jenis. Satu keldai himar, yang ada 2 jenis. Satu keldai kerja dia panggil, buat kerja.
Yang ini tak bolehlah haram makan, sebab dia kata sini umpama kaldai. Kaldai yang disembelih tak boleh makan. Kaldai mana? Kaldai kerja. Kaldai yang kecil tu, yang kerja, yang dikerja, dia memang buat kerja. Yang ni tak boleh makan, haram. Tapi kalau kaldai liar boleh makan. Kita panggil kuda apa tu? Kuda belang. Kuda belang. Kuda belang tu kaldai, spesies kaldai. Kita boleh makan. Boleh makan kedal tu. Tapi keldai kerja tak boleh makan. Keldai liar boleh makan. Apa maksud keldai liar? Kita panggil kuda belang. Kita panggil kuda belang. Tu keldai sebenarnya. Kalau keldai kerja, baral, patut masalah binatang-binatang yang lain tidak halal dimakan. Dia sembelih ke tak sembelih tetap tak halal dimakan. Dan lain-lain, bagilah contoh lain-lain. Seperti disembelih binatang yang halal dimakan dengan tulang, tak boleh juga. Tak mematuhi syarat penyembelihan. Dia binatang tu halal makan, lembu, kambing, ayam, tapi dia sembelih dengan tulang. Dia buat tulang tajam-tajam. Ataupun dia hancurkan tulang tu, lepas tu dia buat pisau. Tak boleh juga. Hati-hati, ada juga rupa-rupanya pisau yang dibuat daripada tulang. Apa tah? Macam-macam tulang dia buat. Kalau lah pisau tu dibuat daripada serbuk tulang, tak boleh makan. Sembelihan tu tak boleh makan. Sembelihan tak boleh makan. Buat potong sayur boleh, tak ada masalah. Buat potong daging boleh, tapi buat sembelih tak sah. Bukan tulang aja. Tulang ya tak sah. Serbuk tulang pun sama juga. Sekarang ni ada orang buat pinggan, mangkuk semua dengan serbuk tulang. Tak tahulah kenapa. Hebat sangat ke apa ke, kuat ke, susah nak pecah ke, tahan lama ke, tak tahu kenapa. Tapi memang ada produk-produk yang dibuat daripada tulang. Atau sembelihan orang Majusi. Sembelihan orang Majusi tak boleh makan, walaupun dia sembelih cukup syarat, tak boleh. Sebab syarat sembelihan hanya boleh pada orang Islam dan ahli kitab sahaja. Orang Islam dan ahli kitab, itu syarat penyembelihan. Bukan apa baca bismillah lah, bukan. Saya teringat cerita lama lah, zaman lama lah. Dia tempat proses penyembelihan lah. Dia punya owner dia orang kafir, orang Cina. Yang tukar sembelihnya Bangladesh. Tukar sembelih. Bila bulan Ramadan tu banyak sangat ayam, mungkin dia tak bagi overtime ke apa ke. Bangladesh ni dia boykot, tak mau kerja, tak nak kerja. Tapi orang ni, tokek dia ni duk perhati, lama dah duk perhati tokek dia ni. Masa sembelih tu Bangladesh ni bersembelih bismillah, Allahu akbar, bismillah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Jadi bila diorang buat mogok, buat mogok, buat lah. Dia sembelih, dia duduk bismillah, bismillah. Itu dia salah faham. Kadang-kadang kita pun salah faham. Bismillah bukan syarat penyembelihan. Tak bismillah pun sah juga sembelihan. Sunat bismillah ketika sembelih, bukan wajib. Yang wajib adalah orang tu orang Islam, orang menyembelih tu orang Islam, bukan bismillah tu. Jadi kalau orang yang sembelih tu bukan orang Islam, maka tak sah sembelihan walaupun dia baca bismillah. Yang sah hanya orang Islam dan ahli kitab sahaja. Dipertikaikanlah juga. Sekarang ni ada ke ahli kitab? Ada lagi ke? Yang ahli kitab ni mereka yang mengikuti kitab asal sebelum Nabi, sebelum diutuskan Nabi, sebelum Quran turun tu dia dah ikut kitab asal, Taurat ataupun Injil. Diikut yang itu, kemudian ada Taurat dan Injil dia diubah, dia diikut aja. Ada lagi ke? Adakah orang yang beramal dengan Bible ni dikira ahli kitab? Sebab kita boleh kahwin, lelaki boleh kahwin dengan ahli kitab perempuan. Cuma perempuan Islam je tak boleh kahwin dengan ahli kitab lelaki. Kita boleh kahwin dengan ahli kitab perempuan lelaki. Kalau lah mereka yang beramalkan dengan Bible tu,
adalah ahli kitab, maka penyembelihannya boleh makan. Sebab tu dia tak semudah nak letak yang sekarang ni masih lagi ahli kitab, Nasara, tak semudah tu kita boleh letak. Malah setengah ulama kata yang ada sangat sikit dah ahli kitab sekarang yang mengikuti, yang Nasara tu lah, Nasrani, yang mengikuti agama asal tu. Sangat sedikit. Pura kat Mesir sikit sangat. Yang ortodok masih lagi ada semayang, masih lagi sunat, tak makan babi, tak minum arak, ada lagi. Tapi sangat kecil bilangannya. Itu ahli kitab sebenar. Sekarang ni bukan dah Bible, ni bukan dah Old Testament, New Testament ni, bukan dah, ini lain dah ni. Maka dia bukan ahli kitab, maka sembelihan dia tak boleh lah, dan tak boleh lah kahwin dengan dia. Atau sembahan orang Majusi. Sembelihan orang Majusi tak boleh, dia tak kira macam mana pun, sebab Majusi dia bukan agama langit. Istilah kita panggil agama samawi, dia bukan agama langit, dia agama bumi, agama yang tercipta di bumi, bukan agama daripada wahyu. Kalau macam Yahudi Nasara, dia daripada wahyu asalnya, kemudian dia ubah, termasuklah Islam. Yang ini Majusi, dia agama bumi, terciptanya ia di bumi. Sembelihan mereka tak boleh makan. Dan sembelihan orang dalam ihram, dan sembelihan orang dalam ihram pada binatang buruan. Dalam ihram tak boleh sembelih tak boleh buru. Maka tak boleh makan juga, tak boleh makan. Bila tak boleh makan, maka ianya najis. Adapun anak kambing atau seumpama anak kambing dalam perut ibunya yang disembelih. Sembelih ibu, tahu-tahu dalam perut tu ada anak. Boleh makan tak anak tu? Boleh makan tak anak tu bila ibu dia mati? Adapun anak kambing atau seumpama lembu ke unta ke apa-apalah dalam perut ibunya, yang mana ibunya disembelih dan dikeluarkan, didapati mati. Sembelih ibu dia, lepas tu bila belah perut dia tu, tengok asal besar sangat ni, tengok ada anak tu dah mati. Tidak payah tu maksud tak payah sembelih, dah mati dah. Dikecualikan daripada perkataan bangkai, makanya dia bukan bangkai, boleh makan. Ni mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain, mazhab Maliki dan sebagainya, tak boleh makan, dia kira bangkai. Tapi mazhab Syafi'i, dia kira bukan bangkai, maka boleh makanlah anak tu. Kalau lalu tengok rupa pun seram, tak lalu, tapi dari sudut halal boleh makan. Buat goreng apa semua sedap, tapi buat gulai tak boleh, tak apa nak boleh telan. Tapi kalau goreng okey. Okey. Anak dia tu, kerana apa? Kerana ibunya disembelih, anak tu kira sembelih sekali lah. Matinya anak kerana mati ibunya dikira, dan anak tu dalam perut, dalam rahim, dikira anak tu macam sembelih jugalah. Macam tu. Bukan mati dengan sebab lain. Mati tu dengan sembelih ibunya, bukan mati, anak tu mati tu dengan sebab lain. Kalau mati dengan sebab lain, maknanya anak tu hidup masa keluar kan, itu bab lain. Dia nak beritahu ni. Jadi matinya itu termasuk dalam sembelih yang diiktiraf oleh syarak, halal dimakan dia, bukan bangkai, boleh makan. Anak dalam perut tu boleh makan. Sebab matinya anak tu tak sembelih juga, sebab dia nak bagi tahu tadi, binatang yang dinamakan bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih. Bila binatang tu mati tidak disembelih, nama binatang tu bangkai. Sekarang ni dia kata sembelih ibu, anak mati, anak tak sembelih, bangkai juga ke? Sebab tu dia nak terangkan, tak bangkai, tak jadi bangkai. Sebab bila sembelih ibu macam sembelih anak bila anak tu mati. Tetapi kalau dikeluarkan daripada perut ibunya, didapati hidup ketika itu, hidup, tengok lepas dah sembelih ibu dia,
Tengok perut bergerak. Perut bergerak. Apa hal pula perut bergerak ni? Kemudian belah perut dia. Tengok ada anak dan anak tu hidup. Hendaklah dilihat atau diperiksa. Hendaklah dilihat atau diperiksa anak yang hidup tadi tu. Anak binatang hidup tadi. Sekiranya ia hidup secara nyawa ikan, hayah masbuh, halal juga dimakan. Ada satu binatang tu, apa makanan? Sekejap. Dia bukan binatang ni, dia ayam ke? Ayam. Ayam tu dia telur ayam dia biar diramkan, tapi jangan sampai jadi anak, separuh anak. Kemudian baru dia masak. Apa nama makanan tu? Saya lupa dah. Makanan Sabah Sarawak. Tak boleh makan tu rasa. Dia biar agak-agak berapa hari, maknanya anak kat dalam tu dah jadi anak lah, dah ada kepala, dah ada apa dah. Kemudian baru dia rebuh lah, dia buat adalah. Kemudian dijual. Memang antara makanan eksotik, ramai berebut orang beli. Orang Semenanjung pun ramai pergi beli makan. Tak boleh tau. Sebab dia dah ada darah dah. Dah jadi darah dah. Yang ni macam mana ni makanan ni? Sebab ada juga makanan kambing. Dia juga, dia memang sengaja cari ibu kambing yang ada bayi dalam tu. Dia sembelih dan dia sembelih ibu dia. Jika anak dalam tu masih lagi hidup, dia kena sembelih nanti ni. Tapi anak tu kalau mati tak apa. Tapi adalah, saya tak ingatlah makanan jenis apa tu. Adalah makanan. Yang kata macam ni. Tetapi kalau dikeluarkan daripada perut ibunya, didapati hidup, masih lagi hidup, ketika itu hendaklah dilihat atau diperiksa anak tu. Sekiranya ia hidup secara nyawa ikan, hayah masbuhah, hayah masbuh, halal juga dimakan dengan tak payah disembelih. Lalu hidup lembek. Hayah masbuh ni dia nyawa ikan, dia tak kuat. Kalau kita tengok hidup lagi ni, dapat duk nyawa, hidup lagi. Lepas kita keluarkan daripada perut ibu dia, kita angkat tangan dia, kita angkat, dia jatuh. Macam tu. Kalau kita pegang, dia tak ada pun, dia tak kuat, dia lembek gitu. Maka tak perlu sembelih, biar dia mati betul boleh makan. Kalau lalu. Dan sekiranya hidup betul, hayah mustaqirrah, kenalah disembelih anak kambing tu. Kalau kuat, biasanya ni dah dekat-dekat nak melahirkan lah ni, dekat nak beranak dah. Kalau kuat, anak tadi kena sembelih. Lepas sembelih anak, baru boleh makan. Maknanya sembelihan ibu tadi tidak dikira, anak tu kira nyawa lain, ibu nyawa lain. Tapi kalau lepas sembelih ibu, anak mati, maka anak tu kira sembelih dengan sembelih ibu. Ataupun tak mati anak tadi, tapi hayah masbuhah, nyawa-nyawa ikan, maka boleh makan. Macam tu juga kalau yang binatang kena langgar ke apa tu kan, sama je. Kan biasanya kalau langgar kambing, Allah, macam mana ni, kena sembelih, kalau tidak jadi bangkai. Kan sibuk jadi bangkai. Dia jangan mudah-mudah gitu. Dia sembelih lah. Langgar dah, nak cari tuan dia, mati dulu kambing tu, maka dia pun sembelih. Okey dah sembelih dah, baru cari tuan gitu. Masa sembelih tu hayah apa? Kalau hayah masbuhah tak sah, tak boleh, walaupun putus dua kan, dia kena hayah mustaqirrah baru boleh kan. Jadi nak tengok hayah masbuhan mustaqirrah, antara tandanya kita boleh dengar daripada dia punya bunyi kuat, bunyi dia marah, dia sakit tu kuat bunyi, maka dia masih lagi hayah mustaqirrah, sembelih boleh makan walaupun kaki dah hancur, perut dah keluar sekalipun. Kadang-kadang boleh tengok dari sudut gerakan dia tu. Bila kita lukakan sikit aja, dia punya gerak tu kuat gerak tu, maka bolehlah makan kalau lepas sembelih, lepas kita langgar dia tu. Ataupun bila kita sembelih tu kena urat tu, darah bersembur keluar, maka kita tahulah hayah mustaqirrah. Tapi kalau
Dia dah macam tu berterjeler dah. Bunyi pun bunyi nak mati. Nyawa ikan, kita pun ambil pisau kita sembelih. Tak ada apa pun. Darah pun tak ada mancuk apa pun. Yang itu tak boleh makan bangkai. Sama sebenarnya. Adapun kenalah disembelih anak kambing itu kalau anak kambing itu kuat lagi. Adapun bangkai anak Adam, Allah. Dia kata bangkai anak Adam. Boleh tak kita kata bangkai anak Adam? Boleh ha? Sebab apa? Binatang yang mati tanpa disembelih bangkai. Jadi anak Adam ni mati tak sembelih, jadi bangkai lah. Soalannya kata, adakah manusia ni bangkai? Manusia ni haiwan. Ulama mengatakan manusia ni dipanggil hayawanun natiq. Binatang yang berbicara dan berfikir gitu. Jadi ada pun bangkai anak Adam. Satu lagi nak sedarkan kita sikit ni, kita mati nanti jadi bangkai aja. Adapun bangkai anak Adam manusia, hukumnya suci, termasuklah rambutnya, kukunya, tulangnya. Manusia dia tercabut rambut, kuku, semuanya suci. Mati, hidup, tercabut ketika mati, tercabut ketika hidup, semuanya suci. Tak macam binatang tercabut ketika mati, bangkai, macam-macam syarat. Kalau tidak najis, dah mati tak sembelih, najis. Tapi anak Adam, walaqad karramna bani Adam, maka Allah muliakan bani Adam. Allah muliakan bani Adam, sama ada bani Adam tu anak-anak cucu cicit bani Adam, sama ada kafir ataupun Islam, Allah muliakan dengan maksud, Allah muliakan dengan maksud dia tak najis. Jadi nak salam orang kafir boleh, dia sama ada ketika dia hidup atau dia mati, orang kafir dia suci. Manusia tu suci, bukan orang Islam, manusia suci. Cuma akidah dia je najis, tapi dia sendiri itu suci. Habis. Anak Adam hukumnya suci, termasuklah rambutnya, kukunya, tulang, semua suci. Habis kita yang lain daripada kulit. Apa sambung pula ni bab ni? Hukum menggunakan bejana pula. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni apa bejana? Bekas pinggan mangkuk yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Hukumnya haram, tak boleh, dengan beberapa catatan. Kadang-kadang tampal pun tak. Kadang-kadang perlu ditampal kan, tampal dengan emas, tampal apa, tu hati-hati tu. Ataupun memang kita punya bejana ataupun teko pinggan daripada perak. Kalau bukan daripada emas pun daripada perak, tak boleh. Habis tak pakai, simpan dalam almari pun tak boleh juga, tak boleh. Itu akan datang, bukan akan datang, tahun hadapan insya-Allah. Selain tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.